Tuan-tuan sekalian, orang parti lain pelik tengok orang PAH. Baru seminggu menyambut Hari Raya Aidilfitri, kita start selalu program parti. Tak ada bertangguh, kita tidak menunggu masa yang panjang. Ambil ruang untuk kita pugar kekuatan parti kita. Inilah istimewanya PAS berbanding dengan parti-parti yang lain. Kita tidak menumpang harap daripada kerajaan, tetapi kita berdiri teguh di atas kekuatan kita sendiri. Menyambut apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu menghadapi segala kesukaran dalam mengerjakan perkara-perkara berkebajikan. Kuatkanlah kesabaran kamu lebih daripada kesabaran musuh. Dan bersedialah dengan kekuatan pertahanan di setiap sempadan-sempadan, serta bertakwalah kepada Allah. Mudah-mudahan kamu semua berjaya memperolehi kejayaan. Ayat yang kita baca ni adalah ayat-ayat semangat. Tempoh hari, tuan-tuan sekalian, kita berdepan dengan pilihan raya umum. Saya nak ucap terima kasih banyak-banyak kepada tuan-tuan sekalian yang menjadi pengundi di dalam pilihan raya umum yang lalu dan telah memilih Yang Berhormat Ustaz Cik Alias Hamid sebagai Ahli Parlimen Kemaman buat penggal yang kedua. Majoriti yang diperolehi adalah jumlah yang agak besar. Bahasa mudah di Kemamang ni mustahil nak boleh bilangan dan jumlah itu. Tetapi kerana seluruh rakyat Kemaman tengok gerak kerja yang dilakukan oleh Ustaz Alias, maka akhirnya kita memberikan suatu undi yang besar, mencecah 27,000 majoriti. PAS Negeri Terengganu merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pengundi-pengundi di Kemaman yang telah memberikan undi kepada PAS tempoh hari. Datuk Seri Ahmad Said, semasa persidangan Dewan Undangan Negeri baru-baru ni sebut, dia kata nasib baik tak bubar Dewan Undangan Negeri. Kalau bubar Dewan Undangan Negeri, pilihan raya sama baru-baru ni, 32 don boleh kepah belaka, dia kata. Ertinya tuan-tuan sekalian, walaupun ini percaturan strategi kita supaya tumpuan diberikan di peringkat parlimen, kita yakin insya-Allah untuk berdepan pilihan raya negeri, momentum kebangkitan rakyat akan berterusan insya-Allah. Jentera-jentera PAS, walaupun tempoh hari kita memiliki kerusi yang paling tinggi dibandingkan dengan parti-parti yang lain, tetapi malangnya walaupun kita sudah ada kekuatan bersama dengan gabungan bersatu di bawah Perikatan Nasional dan telah mendapat sokongan daripada ahli-ahli parlimen yang berada di Sabah dan Sarawak, begitu juga sebahagian daripada ahli parlimen Barisan Nasional, takdir tidak menyebelahi kita. Kerajaan pusat akhirnya berjaya dipegang oleh PH dan BN. Maka pesanan yang diberikan untuk kita semua adalah isbiru, bersabarlah kamu semua dalam menghadapi ujian ini. Wasabiru,
dan hendaklah kamu perkukuh kesabaran mengatasi kesabaran pihak musuh. Warabitu, dan balik jaga sempadan masing-masing. Himpunan Teguh Pertahan ini adalah dengan tujuan untuk jaga sempadan dan untuk memastikan kemenangan PAS berjaya dikekalkan di dalam pilihan raya negeri yang bakal berlangsung pada bulan 7 atau bulan 8 ini. Tuan-tuan sekalian, lalu kita tanya kenapa kena buat Perhimpunan Teguh Pertahan? PAS ingin memberikan gambaran kepada seluruh rakyat. PAS tidak main-main dan tidak syok kita menjadi kerajaan. Kalau kita syok jadi kerajaan, kita peluk tubuh je. Kita tunggu je pilihan raya. Tetapi PAS tidak berpeluk tubuh. Kita telah adakan Himpunan Teguh Pertahan di Kuala Nerus tempoh hari untuk memberikan gambaran kita bersungguh untuk menawan hati rakyat. Hari ini, kita mulakan himpunan di Kemaman untuk beritahu kepada rakyat di Kemaman, PAS sangat serius untuk kekalkan pemerintahan di negeri Terengganu, supaya khazanah negeri tidak akan hancur, supaya wang negeri akan dijaga dan dipelihara dengan baik. Sebab itu, tuan-tuan sekalian, rekod negeri Terengganu tempoh hari, Kerajaan Negeri Terengganu telah berjaya menerima sijil bersih tanpa berteguran untuk penyata kewangan kerajaan negeri tahun 2021. Anugerah ini, tuan-tuan sekalian, diberikan secara langsung semasa mesyuarat penutup Exit Conference pada 8 September 2022. Terengganu antara negeri yang berjaya mendapat sijil bersih, solid, tanpa ada apa-apa nota tambahan bagi perkara yang perlu diberi perhatian oleh pihak pengurusan. Saya tanya pihak perbendaraan, sijil ni mudah ke tak boleh? Mereka kata bukan mudah untuk boleh sijil ini. Daripada Ketua Audit Negara, tambahan pula diberi selepas daripada mesyuarat penutup. Ertinya, tuan-tuan sekalian, Kerajaan Negeri Terengganu jaga sungguh pitih rakyat. Selesaikan semua isu-isu rakyat. Tapi tak ada isu kita boleh selesai sekelip mata. Tetapi mesti disusun perancangan dan ada tempoh masa yang perlu untuk kita berikan perhatian. Para hadirin yang dikasihi sekalian, bila kita buat Himpunan Teguh Pertahan, kita nak beritahu pada rakyat, PAS adalah pilihan terbaik. PAS adalah parti yang bersih, dan PAS juga adalah parti yang stabil di dalam menerajui kerajaan di peringkat negeri Terengganu. Maka tuan-tuan sekalian, sebahagian daripada contoh telah pun diberikan oleh Ketua Pemuda sebentar tadi, dan juga telah dinyatakan oleh Yang Berhormat Esko di awal ucapan. Pencapaian-pencapaian yang telah pun diberikan oleh Kerajaan Negeri Terengganu di bawah Parti Islam Se-Malaysia PAS. Apa yang menarik, tuan-tuan sekalian, kita bukan parti yang membohongi rakyat. 20 manifesto yang kita tawarkan dalam pilihan raya lepas, ke-20 manifesto ini berlaku dan kita langsungkan perjalanan. Walaupun kalau kita sebut ada orang awak main, mana ada belia boleh tanah. Tuan-tuan sekalian,
rekod ini ada di dalam Pejabat Tanah dan Galian Negeri. Memanglah tak boleh pada semua rakyat. Sebab dalam tempoh 4 tahun, 5 tahun, kita tak boleh untuk anugerahkan pada semua rakyat. Manifesto itu juga bukan nak beri tanah semua sekali. Kita kata tanah ataupun rumah. Rumah ada yang telah boleh, tanah juga ada yang telah boleh. Manifesto ini kita jayakan. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian, nak buat rumah ini, dia bukan dalam tempoh 2 tahun siap selalu. Saya beri contoh. Dalam kawasan saya ada satu rumah yang dinamakan PPR Bukit Nenas. Dirasmi oleh Datuk Seri Najib masa jadi Perdana Menteri pada tahun 2018, sebelum daripada pilihan raya umum. Bertukar 3 Perdana Menteri, rumah PPR ni tak siap. Sehinggalah lepas daripada pilihan raya umum, barulah diberikan penyerahan oleh kontraktor kepada pihak kementerian. Artinya tuan-tuan sekalian, nak buat rumah ni bukan 2 tahun siap selalu. Tetapi Alhamdulillah, Kerajaan Negeri Terengganu merancang bagaimana nak buat rumah dan bagaimana nak agihkan kepada rakyat yang berkelayakan di negeri Terengganu. Tuan-tuan sekalian, kita tak pelawak. Hak kita berjanji, kita buat sungguh. Dana pencen rakyat kita beri kepada rakyat warga emas yang tidak terima pencen. Kad sejahtera kita juga telah agihkan. Begitu juga bantuan-bantuan yang lain untuk kita laksanakan manifesto yang telah ditawarkan. Himpunan Teguh Pertahan ini akan tawarkan manifesto-manifesto baru. Hak lama kita berjanji pilihan raya lepas berjalan terus. Kita tak ulang. Nak masuk PRN lagi kita pun ulang balik hak 20 lepas. Tak. Hak tu kita berjalan terus. Kad sejahtera berjalan terus. Belia untuk lesen motosikal berjalan terus. Yang kita akan tawarkan adalah manifesto-manifesto yang baru, yang telah kita siasat, yang telah kita dalami. Apakah ia memberi kesan yang baik kepada rakyat dalam aspek kebajikan. InsyaAllah tuan-tuan sekalian, 2 manifesto ini akan ditawarkan esok oleh pimpinan PAS Negeri Terengganu. Kemaman adalah kawasan dan daerah yang paling beruntung, sebab paling awal mendengar apakah tawaran manifesto yang bakal dikemukakan oleh PAS untuk kita mendepani pilihan raya umum, pilihan raya negeri pada beberapa bulan yang akan datang. Tuan-tuan sekalian, sangat berbeza dengan mereka yang mendakwa hebat memerintah, yang kata pandai memerintah. Tapi nampak 4 bulan, 5 bulan ni tuan-tuan sekalian, hak kata pandai ngetoh ni, nampak dia langgar belaka. Saya tempoh hari, saya berhari raya, jumpa dengan orang kuat parti alik sana. Sambil-sambil makan, dia cerita pada kita. Dia kata, "Ya Berhormat, Kowak Perdana Menteri bohong," dia kata, "pelawak. Dok keruk sikit dah," dia kata. "Pelawak atas darat kering." Saya tanya balik. Saya kata, "Dah dia pelawak kenapa?" Bukan kita tak tahu, kita nak tengok sejauh mana dia ni faham. Sebab dia orang kuat UMNO. Yang pertama dia bilang, tuan-tuan sekalian, "Ya Berhormat, dok sedar," dia kata. Masa belum daripada boleh ngetoh hari tu, masa jadi pembangkang hari tu, berucap dan ceramah, "Hari ini kita menang
esok turun harga minyak. Tapi bukan gitulah dia sebut. Nada biasa. Hari ini kita menang, esok turun harga minyak. 4 bulan tuan-tuan sekalian, dok turun pak sudah. Kita dah aja ulah benda ni nak ulah hak dia cakap tu. Kawan-kawan kita daripada UMNO, sebab tu tuan-tuan sekalian, marah kepada UMNO tu marah ke parti. Ke kawan-kawan kita hak duduk kampung hak UMNO ni dok sama marah sebab mereka ni sebok juga ni. Dok puas hati juga. Hak tu baru sutir. Yang kedua dia kata, inilah orangnya yang marah ke Datuk Seri Najib sebab pegang Menteri Kewangan. Kata macam-macam kepada Datuk Seri Najib jadi Perdana Menteri, pegang Menteri Kewangan. Bila dia jadi Perdana Menteri, molek-molek ada dia pegang Menteri Kewangan. Dia bercakap kata tak boleh pegang Menteri Kewangan. Anak dia bercakap Perdana Menteri tak boleh pegang Menteri Kewangan. Juak-juak dia habis cakap benda sama. Dia mengetah, molek-molek ada dia jadi Menteri Kewangan. Wak lembu kenyang je. Tuan-tuan sekalian, ni orang UMNO ni cakap ni. Bukan modal saya hak lama dah ni. Orang UMNO cerita dok puas hati. Ini pemimpin yang kuat berbohong. Kemudian tuan-tuan sekalian, hak ni kita tambah. Hak ni dia dok sebut. Barangkali sebab dia orang UMNO. Kita nak beritahunya, bohong sebelum daripada jadi Perdana Menteri. Dia kata tak akan lantik mereka yang ada kes yang terbabit dengan mahkamah. Molek-molek ada lantik timbalan Perdana Menteri yang ada 47 kes mahkamah. PAS tak kata salah. PAS tidak kata Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi tu salah, tak. Kita kata dia terpalit dengan kes di mahkamah. Maka sebaiknya dia tidak terlibat di dalam kerajaan sebagai orang yang duduk pada kuasa eksekutif mentadbir negeri, mentadbir negara. Moleknya duk tepi dulu. Biar orang lain selesaikan dulu kes mahkamah. Mungkin tuan-tuan sekalian dia dok sebut ni sebab dia orang UMNO. Tak apalah. Tapi ni juga salah satu daripada pembohongan yang berlaku. Hak yang terakhir tuan-tuan sekalian, hak bohong juga. 6 lebih jimat daripada 1. Oleh kerana nak berdepan dengan pilihan raya negeri, maka dibuat jamuan hari raya Moh Terbuka Perdana Menteri di semua 6 negeri yang terlibat dengan pilihan raya negeri. Ditambung tak buat tuan-tuan sekalian. Mari negeri kita 13 Mei. Alhamdulillah kerajaan kita ni bukan kerajaan yang nak membantah, membabi buta. Nak buat sini marilah, tak ada masalah. Yang amat berhormat Datuk Seri Menteri Besar mengalu-alukan nak buat di Terengganu, mari buat, tak ada benda. Kita juga sure orang pakak pergi belaka. Yang kita dok kenangnya bila sebut jadi kehojimat. Mustahil kehojimat tuan-tuan sekalian. Menteri Dalam Negeri kata banyak mana sangat habis makan lemang dengan tupak je. Mana ada jamuan pilihan, jamuan hari raya akak lemang dengan tupak. Kalau lemang ni orang kemamang harus tak mau makan dah. Tapi tuan-tuan sekalian, mereka mempermainkan minda rakyat, menggambarkan ia merupakan suatu perbelanjaan murah. Kalau jatuh ke kita jadi kerajaan, tuan-tuan sekalian buat begini, harus macam nak kiamat mereka pakat serang. 6 lebih jimat daripada 1 merendahkan pemikiran rakyat. Sebab itu kita nak educate, kita nak didik pemikiran rakyat supaya jangan mudah tertipu dengan apa yang berlaku pada hari ini.
Para hadirin yang dikasihi sekalian, hebat sangat ke kerajaan PHBN ini memerintah? Tuan-tuan tanya soalan ini, pandai sangat ke memerintah? Tuan-tuan sekalian, 4 bulan memerintah. Kalau dulu mata wang naik, mereka kata faktor Anwar. Hari ini tuan-tuan sekalian, mata wang terus menjunam jatuh. Mereka pakat senyap. Kalau pandai memerintah, dokang tak boleh buat sesuatu nak memperbaiki balik mata wang negara. Kalau pandai memerintah tuan-tuan sekalian, bursa saham kita juga tidak akan terus menjunam. Sekarang ini duduk dalam keadaan yang sangat tidak stabil. Tidak lain dan tidak bukan kita tak fokus nak selesaikan isu ekonomi. Padahal duduk main dengan dendam politik dan kesumat yang tak habis-habis. Rakyat menilai perkara ini. Sebab tu kalau orang kata hebat ke dok, pada kita doklah balah mana. Doklah seperti yang digambarkan. Tidaklah seperti harimau Asia yang mampu untuk memacu kehebatan negara. Tuan-tuan sekalian, insya-Allah Perikatan Nasional termasuk parti yang berada di bawahnya PAS khususnya akan memainkan peranan sebagai pembangkang yang berkesan untuk memberikan wajah yang baik kepada negara dan memberikan teguran membina demi kebajikan rakyat. Sebab tu kita harap kerajaan pusat jangan terus berbohong tetapi bersikap adil dalam memastikan kesaksamaan dan kepentingan rakyat. Yang terakhir saya nak ulas adalah isu royalti minyak. Ada orang kata Terengganu tak pernah terima royalti minyak. Sebenarnya kita dah terima sejak tahun 1979. Ucapan belanjawan kerajaan negeri oleh Menteri Besar Orang Kemaman pada waktu itu, Tan Sri Wan Mokhtar Ahmad. Saya baca teks ucapan dia daripada kulit ke kulit. Beliau telah menggambarkan penerimaan pertama royalti pada tahun 1979 yang telah berjaya mengubah landscape ekonomi negeri. Kalau dulu kita susah, lepas boleh royalti minyak, kita mula senang. Boleh perbaiki balik pentadbiran negeri. Tuan-tuan sekalian, hilang tak hilang apabila PAS dapat memerintah negeri Terengganu pada tahun 1999 hingga 2004. Dan boleh sekali lepas tu kena potong kerana kesilapan yang paling besar dilakukan oleh pemimpin-pemimpin UMNO yang minta supaya Tun Dr. Mahathir tarik royalti. Tuan-tuan sekalian, tarik royalti minyak, PAS yang memerintah Terengganu waktu tu tak boleh apa satu. Orang hukum PAS walaupun mereka dirompok. Orang angkat perompok untuk memerintah balik negeri. Dan orang rakyat negeri Terengganu dang boleh tengok bagaimana PAS memerintah negeri dengan royalti minyak. Tetapi alhamdulillah, rakyat negeri Terengganu boleh tengok PAS kembali ke persada pemerintahan negeri dan menguruskan royalti minyak walaupun dinamakan dengan wang tunai petroleum ataupun dana khas kerajaan persekutuan. Dalam tempoh penggal ini, rakyat boleh tengok bagaimana kualiti kita mentadbir dan mengurus wang negeri. Maka itulah yang menyebabkan kita dapat sijil bersih tanpa berteguran yang telah diberikan oleh Jabatan Audit Negara. Tuan-tuan sekalian, masa kerajaan PH memerintah, kita terima juga wang tunai petroleum yang dulunya royalti tapi kena candak 25% setiap kali pembayaran untuk buat pembayaran hutang negeri.
Alhamdulillah, walaupun kena candak, kena ambil 25%, kita urus bakinya dengan baik, sehinggalah kita dapat penuh selepas daripada itu. Seterusnya, tuan-tuan sekalian, ada orang kata tak layak sebab jauh, bukan duduk dalam 3 batu nautika daripada pantai Terengganu. Saya ingat Datuk Seri Ahmad Said sebut di dalam Dewan Undangan Negeri, beliau kata kalau tak ada pantai, pergigian pantai Terengganu, macam mana kerajaan pusat nak dakwa itu adalah sempadan negara. Masa tu dia memperjuangkan hak royalty. Dia nak, walaupun kita memerintah pada waktu itu supaya balik semula royalty minyak, hak ambil dulu UMNO, hak rasa bersalah UMNO, orang Kemamang ni. Jadi tuan-tuan sekalian, bila dia sebut demikian, hari ini bila berlaku pandangan-pandangan seperti ini, kita harap beliau konsisten untuk memperbetulkan balik pandangan yang telah diberikan oleh wakil-wakil kerajaan daripada pihak persekutuan. InsyaAllah kita harap negeri Terengganu akan terus ditarbir dengan baik dan cemerlang seperti yang kita dapat saksikan pada hari ini. Seperti yang disebut, mana contoh pembangunan negeri? Tuan-tuan sekalian, tak usah bimbang. Perancangan kita pada penggal pertama fokus memperbaiki pembangunan-pembangunan bermasalah yang berlaku dalam negeri Terengganu. Fasa yang kedua adalah fasa untuk buat pembangunan mengikut mercu tanda yang digariskan oleh pihak PAS. Sebab itu, kita memiliki satu dokumen lengkap pembangunan yang kita panggil Pelang Induk Terengganu Sejahtera 2030. Benda ni tuan-tuan sekalian kita tak susuk. Kita beri habis kepada semua wakil rakyat UMNO. Kita beri kepada pegawai kerajaan supaya mereka hadam, supaya mereka boleh kupas, supaya mereka boleh buat postmortem untuk kerajaan negeri beri perhatian. Artinya tuan-tuan sekalian, kalau kita menang balik dalam pilihan raya yang akan datang, fasa pembangunan akan diterajui oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar untuk memastikan Terengganu adalah negeri yang lebih maju, negeri yang lebih berkat dan negeri yang lebih sejahtera, insya-Allah. Saya kira memadai setakat ini. PAS Negeri Terengganu merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Tuan Guru Ustaz Zulkifli Ismail yang datang daripada jauh, daripada Melaka, untuk menyampaikan ceramah dan berkongsi maklumat dengan rakyat negeri Terengganu pada malam ini, khusus dalam daerah Kemaman. Saya juga mengucapkan jutaan tahniah kepada pengarah serta semua pimpinan PAS kawasan Kemaman yang telah berjaya menganjurkan himpunan Teguh Pertahan yang sangat mencabar di musim Hari Raya Aidilfitri. Saya yakin, saya tabik dan saya sangat hormat rakyat dan juga penyokong PAS serta semua rakyat di Kemaman adalah yang paling sporting, dan insya-Allah gema kemenangan daripada Kemaman ini akan merebak ke Dungun, pergi ke Marang, hadir ke Kuala Terengganu, singgah di Hulu Terengganu, masuk ke Kuala Nerus, terus meluncur ke Stiu, dan akhirnya akan terus berada di Besut, dan kita menawan insya-Allah hampir keseluruhan kerusi-kerusi DUN di seluruh negeri Terengganu di dalam PRN yang bakal berlangsung pada bulan 7 ataupun pada bulan Ogos nanti, insya-Allah. Hadirin yang dikasihi sekalian, saya kira cukup setakat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Saya juga diminta untuk lancarkan sumbangan derma. Tuan-tuan sekalian, PAS dengan derma
berpisah tiada. Orang nak kata temelu ke, nak kata apa katalah. Tapi kami yakin sumbangan daripada ahli yang ikhlas akan mengundang keberkatan kepada perjuangan kami. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya lancarkan derma untuk perjuangan Parti Islam se-Malaysia PAS dan juga menjayakan himpunan Teguh Pertahan pada malam ini.